Nama saya Zuri Ashikim dan saya berusia 54 tahun Julai nanti. Saya adalah ibu berdikari kepada 5 orang cahaya mata dan saya sekarang mengusahakan perniagaan sendiri untuk minuman herba dan skincare. Saya banyak menulis tentang motivasi, kisah-kisah kebangkitan wanita, bagaimana untuk wanita terus bangkit dan berjaya, bangun dari apa sahaja permasalahan, terutamanya dalam rumah tangga, khusus untuk wanita, dan dari situ saya membina banyak followers ataupun pengikut di media sosial, terutamanya di Facebook. Sebelum ni saya adalah seorang wanita biasa seperti kebanyakan wanita, seorang isteri, dan saya berumah tangga selama 20 tahun, membina rumah tangga dengan 5 orang cahaya mata, dan dari situ saya melalui ujian dalam perkahwinan saya, dan selepas keluar dari perkahwinan saya membina langkah saya bermula dari kosong, tak ada apa-apa lagi. Dalam hidup saya tak ada apa-apa dengan tidak ada pekerjaan pada ketika itu. Saya ada 5 orang anak yang masih kecil, 4 orang bersekolah, seorang masih minum susu baru usia 3 tahun masa itu, dan saya telah memulakan kehidupan saya dari kosong. Tak ada apa-apa, jadi dari situ saya mula mencari kerja semula, mula membina semula hidup saya, mula berniaga kecil-kecilan, dan itulah punca kenapa saya suka menulis dan berkongsi di media sosial tentang kebangkitan untuk wanita, supaya saya tak mahu wanita-wanita yang pernah berada dalam situasi perkahwinan saya dulu melalui fasa-fasa yang tidak perlu dalam hidup mereka. Saya faham bukan mudah untuk wanita keluar dari rumah tangga. Walaupun kadang-kadang ada masalah yang sangat teruk, termasuk ada penderaan yang berlaku dalam rumah tangga secara mental dan fizikal, tetapi ada wanita yang masih teragak-agak untuk keluar dari perkahwinan mereka. Jadi saya cukup faham kenapa ada sesetengah wanita perlu ambil masa yang terlalu lama untuk keluar dari rumah tangga. Untuk buat keputusan tu, kita perlukan kekuatan dari segi mental dan hati kita, kena ada persediaan. Tetapi sebenarnya apa-apa kita, terutama orang Islam lah, saya tahu mungkin ada non-Muslim juga yang menonton, tetapi apa-apa pun kekuatan tu kita kena minta bantuan dari Allah. Mesti minta bantuan dari Allah. Jadi apa yang saya lakukan dulu, saya pun seperti kebanyakan wanita lain berfikir tentang anak, berfikir tentang rezeki, berfikir tentang macam mana nak besarkan anak-anak tanpa ada pekerjaan. Jadi saya masa tu saya berfikir apa yang saya patut lakukan sebenarnya, di mana saya nak cari kekuatan. Dan perkara pertama yang saya buat adalah saya berdoa setiap hari. Saya berdoa setiap hari supaya diberikan petunjuk dan jalan keluar. Macam mana supaya saya boleh hilangkan rasa sayang kepada bekas pasangan saya. Memang terus terang, saya memang wanita ni kelemahan dia adalah nak menghilangkan rasa sayang kepada orang yang dia sayang tu. Rasa sayang tu macam satu benda yang besar yang jadi macam penghalang pada keputusan dia. Jadi untuk keluar dari sebuah perkahwinan tu, perkara pertama yang saya buat adalah saya selalu berdoa kepada Allah supaya Allah ambil semula rasa sayang ni, supaya tak ada lagi rasa sayang. Dari situ baru saya boleh melangkah keluar. Tetapi saya nak nasihatkan kepada wanita semua yang masih berada dalam perkahwinan dan perlu keluar dari perkahwinan atas perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, supaya tidak bertindak dengan kasar, maksudnya dengan menjerit-jerit, bergaduh dan sebagainya, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Tetapi buat perkara dengan bijak, buat langkah dengan bijak yang memberikan hasil. Okay, masa saya mula-mula keluar dari perkahwinan saya, usia saya 41 tahun. Bayangkan pada ketika itu saya telah lama keluar dari bidang pekerjaan, dari bidang korporat, dan saya mula kena semak balik CV saya. Kewangan saya pada ketika itu memang kosong. Saya tidak ada simpanan, saya tidak ada barang kemas nak digadaikan.
dan saya ada anak 5 orang. Kadang-kadang wang saya pun ada RM30, RM50 macam tu. Dan saya berniaga di tepi jalan. Masa tu saya masih berniaga. Saya berniaga di tepi jalan, bangun pagi-pagi, pergi menjual dan sebagainya lah. Dan dalam keadaan saya yang sangat sedih ketika tu sebab saya tak tahu macam mana nak keluar dari kehidupan saya. Tetapi saya teruskan melangkah macam baby step lah, perlahan-lahan, sebab we have to like go on no matter what happen kan dalam hidup kita. Jadi saya boleh terfikir sebab oleh kerana terlalu tertekan, terlalu sedih, tak boleh menceritakan masalah saya kepada adik-beradik sebab saya adalah saya pegang prinsip yang saya kakak sulung. Saya tak boleh bercerita kepada adik-adik saya sebab saya masih berfikir panjang. Saya fikir kalau macam walaupun saya akan berpisah dengan bekal pasangan saya, tetapi kalau nanti di masa depan hubungan ini terjalin kembali, saya tak mahu ada kebencian dari adik-beradik saya. Itulah punca kenapa saya tak bercerita kepada adik-beradik. Jadi saya terfikir tempat yang terbaik untuk saya berdoa dan macam nak hilangkan rasa sedih tu, saya nak berada di depan Kaabah. Boleh saya terfikir macam tu. Padahal masa tu saya tak ada wang. Jadi pada satu hari, saya tak tahu lah macam mana, saya terbaca satu ungkapan kata dari Imam Ash-Shafi'i yang berkata, doa dalam solat tahajud tu umpama anak panah yang tidak akan tersasar dari sasaran. Jadi ketika tu saya tak ada wang, saya tidak ada modal lain yang boleh membangkitkan saya melainkan untuk berdoa. Saya merasakan macam doa tu seperti modal yang kita boleh gunakan dalam keadaan tersepit tu. Jadi saya belajar tentang solat tahajud dan saya buat solat tahajud, dan benda pertama yang saya sangat inginkan adalah untuk pergi ke Mekah. Cerita ni panjang sikit tapi saya cuba ringkaskan. Dalam masa yang sama saya mencari pekerjaan. Dan saya berfikir-fikir berangan-angan yang kalau saya dapat kerja nanti, saya akan simpan wang dan saya akan cukupkan tambang. Ketika tu tambang kalau nak pergi Mekah, pakej yang paling murah lebih kurang RM6,000. Jadi saya berangan-angan nanti saya akan buat simpanan supaya saya dapat pergi ke Mekah. Hal anak-anak tu saya dah tak terfikir dah. Saya fikir nak pergi Mekah sebab saya nak tenangkan fikiran saya dan saya rasa saya nak pergi ke tempat yang boleh mustajab doa supaya saya boleh berdoa dengan baik. Macam tu. Itu je yang saya fikir masa tu. Dan dalam masa yang sama saya mencari kerja. Tetapi saya yakin dan percaya kerana solat tahajud tu kan, dalam masa saya mencari kerja tu, macam mana Allah berikan kepada saya tu memang super tidak logik, tak sama macam kita berfikir. Saya dapat dipanggil temuduga oleh sebuah syarikat penerbangan, dan syarikat penerbangan ni adalah syarikat penerbangan charter sewa khas, dan saya pergi bekerja dalam kepala saya untuk dapat kerja saja. Saya tak fikir lebih dari itu. Supaya saya boleh ubah hidup saya boleh beli kereta, benda-benda yang biasa orang fikir. Lepas tu bila saya pergi bekerja, akhirnya saya dah diterima bekerja dan gaji yang ditawarkan pun baik. Dan selepas 2 minggu bekerja, barulah saya tahu yang syarikat yang tempat saya bekerja tu adalah syarikat penerbangan sewa khas yang membawa jemaah haji dan umrah, bawa haji dan umrah yang buat penerbangan ke Jeddah dan Madinah. Jadi masa tu saya terfikir macam ni, macam ni senanglah nanti kan kalau saya nak pergi ke sana nanti kan. Tapi saya fikir saya perlu tambang lagi masa tu. Hinggalah suatu hari majikan saya menyuruh saya pergi ke Jeddah untuk ada tugasan dekat sana. Masa tu barulah saya tahu yang perjalanan dari Jeddah ke Madinah tu lebih kurang 40-45 minit sahaja, dan saya tak perlukan apa-apa tambang pun. Untuk pergi kali pertama ke Mekah tak perlukan apa-apa tambang pun. Jadi miracle-nya tahajud tu, saya sebenarnya berhajat nak pergi ke sana dan berhajat nak kumpul wang, tapi macam tu Allah hantar dengan cara yang jauh lebih baik, dengan pekerjaan, dan saya pergi dengan percuma. Dan dari situlah bermulanya banyak perkara-perkara yang saya tak sangka berlaku dalam hidup saya.
Sebelum-sebelum ni dari dulu lagi saya dah biasa berniaga. Saya orang Kelantan. Arwah ibu saya orang Kelantan, jadi dah biasa berniaga tapi tidaklah bersungguh-sungguh. Bila saya bekerja dengan syarikat penerbangan tu, penerbangan tu hanya mampu bertahan selama 5 tahun sahaja, dan selepas tu ketika dia hampir tutup, saya dah buat persediaan untuk berniaga. Saya mesti melakukan sesuatu sebab dari gaji yang besar kemudian tak ada gaji, macam mana saya nak teruskan bayar keperluan anak-anak dan sebagainya. Tapi kan Allah selalu permudahkan jalan kalau kita buat solat tahajud. Sebab tu saya selalu dalam tulisan saya selalu ajak kawan-kawan semua untuk melakukan solat tahajud ni, sebab sentiasa je ada jalan keluar dari permasalahan kita. Mungkin kalau kita ada masalah keuangan, dia tidak datang dalam bentuk wang tapi dalam bentuk kawan-kawan, rezeki macam ni lah. Jadi ada je bantuan, ada sahabat yang perkenalkan saya kepada sahabat yang lain, dan dari situ produk pertama yang saya keluarkan adalah skincare. Dan saya mula berniaga secara kecil-kecilan dah. Tapi alhamdulillah saya dapat sambutan yang baik. Pada tahun pertama saya mulakan perniagaan dengan meminjam modal, dan pada 3 bulan pertama saya dah mampu bayar semula modal tu. Saya faham dalam sesetengah rumah tangga ada wanita yang tak dapat mempercantikkan diri, berhias diri atas sebab-sebab yang mungkin tidak dapat mereka kongsi dengan orang ramai. Saya juga faham ada sesetengah isteri yang terpaksa membiarkan diri mereka hodoh kerana pasangan mereka terlalu cemburu mungkin. Jadi kalau mereka berhias boleh menimbulkan perbalahan dengan pasangan. Tetapi dalam keadaan apa sekalipun, saya ingin mengajak wanita untuk sentiasa memberikan yang terbaik pada diri kita. Dari segi kesihatan, penjagaan diri, kebersihan dan sebagainya. Sebab kalau kita tak buat yang sehabis baik kepada diri kita, kita tak dapat bagi yang baik juga kepada anak-anak dan pasangan. Dan salah satu puncanya kenapa kita perlu membuat sehabis baik kepada diri adalah supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Banyak wanita yang tidak menjaga diri dan hanya menjaga diri mereka selepas berlaku ujian dalam rumah tangga. Contohnya, mereka biarkan diri mereka gemuk, tidak terurus, badan berbau, dan mereka berikan alasan kerana terlalu banyak kerja-kerja dalam rumah tangga kan, dalam rumah, nak menguruskan rumah dan anak-anak. Tapi kemudian bila berlaku ujian, contohnya pasangan ada orang lain dan sebagainya, dan ketika itu mereka boleh berhabis wang pula. Ini kisah benar tau. Ada wanita yang sebelum ni mereka macam sayang wang, nak habiskan, sayang nak belanjakan duit untuk berhias, untuk kesihatan dan sebagainya. Mereka lebih suka beli-beli barang untuk anak-anak dan pasangan dan perhiasan rumah. Tapi bila berlaku sesuatu dalam rumah tangga, boleh pula mereka tak kisah berapa saja wang mereka sanggup belanjakan asalkan diri mereka cantik semula. Jadi sebenarnya is the other way round. Kita jaga diri kita dengan sehabis baik mungkin, dan kita sentiasa berikan yang terbaik supaya jika berlaku apa-apa nanti kan kita tidak menyesal. Walaupun menjaga kecantikan diri dan berhias diri itu bukanlah jaminan, bukanlah macam orang kata formula untuk mengikat suami, tetapi memberi yang sehabis baik untuk keluarga dan pasangan tu insya-Allah tidak akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Okey, sebagai wanita yang berusia 54 tahun, saya suka nak menasihatkan sebenarnya dalam perkahwinan tidak ada formula khusus untuk mengikat pasangan. Tidak ada kata kunci macam mana kita boleh mengikat pasangan. Bukan tentang nafkah zahir dan batin, bukan tentang menjaga perut, bukan tentang berhias jadi cantik itu pasangan akan kekal dengan kita. Bukan, tidak ada. Sebab hati manusia ni dimiliki oleh Allah. Jadi pasangan kita ni kita buat sehabis baik pun masih lagi tidak akan menjamin kebahagiaan rumah tangga. Jangan kerana macam rasa kita buat sesuatu tu, kenapa kita dah buat sesuatu tetapi tetap ada orang lain macam tu kan. Sebab saya selalu baca banyak juga wanita yang menulis kadang-kadang kurang dari segi nafkah layanan batin,
kurang dari segi penjagaan diri, wanita tu tak terurus, bukan. Tetapi sebagai wanita, sebagai isteri, kita kena kembali kepada agama kita, yang mana kalau kita buat sehabis baik, jadilah isteri yang mendamaikan hati suami. Kalau suami pandang tu, dia rasa bahagia. Dan kita selalu kena buat yang terpaling baik supaya kita tak kesal di kemudian hari. Selalu orang kata lelaki adalah punca perceraian. Lelaki adalah punca kepada berlakunya kecurangan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya manusia ni tidak sempurna. Kalau lelaki ada kesalahan mereka, sebenarnya kita sendiri pun ada banyak kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sentiasa semak diri dan perbaiki diri kita juga. Boleh jadi kita dah berhias dengan baik, tetapi rumah kita tidak kemas. Kan ada wanita yang macam tu. Boleh jadi kita dah buat semua perkara lain, kita dah masak, dah buat benda lain, tetapi kita tak menjaga tutur kata ketika bercakap dengan pasangan. Lontaran bahasa kita tidak berlapik, kita tidak menghormati suami, kita memalukan suami, selalu memalukan pasangan di depan orang lain. Ataupun banyak juga wanita sekarang suka menulis seperti berkias di media sosial supaya mesej tu sampai kepada pasangan. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang kita tak perasan, dan paling banyak mulut lah. Kalau saya dengar ceramah agama ke apa-apa kan, memang paling banyak sekali mulut wanita tu lah kena jaga. Sebab biasanya orang wanita ni dia beremosi, jadi dia tidak dapat mengawal percakapan mereka, bahasa mereka. Lontaran bahasa itu penting. Kalau kita tengok pasangan yang bergaduh, banyak orang lelaki diam dan orang perempuan lebih banyak bercakap. Jadi itu pun boleh menjadi salah satu dari punca perceraian ataupun salah satu dari punca kenapa pasangan tawar hati. Wanita selalu memberikan sehabis baik kepada orang yang mereka cinta. Mereka masak, mereka gosok baju dalam rumah tangga lah. Mereka berikan cinta sepenuh hati dan mereka juga berharap kepada balasan yang serupa. Sebenarnya ketika kita berharap kepada perkara-perkara penghargaan, terima kasih, balasan cinta dan kasih sayang tu, kita sebenarnya kita kata kita ikhlas, tapi selagi kita berharap kepada balasan dari orang yang kita berikan kasih sayang dan sebagainya itu, sebenarnya kita belum cukup ikhlas. Kerana orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang memberi dan tidak mengharapkan kepada sebarang balasan. Untuk jadi lebih bahagia, kita kena belajar untuk menjadi lebih ikhlas. Memang saya tahu susah untuk dibuat, senang untuk diperkatakan, tetapi kita kena belajar perbaiki diri kita untuk menjadi lebih ikhlas lagi. Cara untuk menjadi lebih ikhlas tu adalah kita meletakkan Allah di tempat yang pertama dalam hidup kita. Kita kena ingat yang semua benda yang kita ada dalam dunia ni adalah bersifat sementara, dan kita kena ingat pada diri kita pun ada banyak anugerah Tuhan yang kita terlupa nak hargai. Sebab manusia ni apabila kita memiliki, kita terlupa untuk menghargainya. Contohnya yang paling mudah kan, kita ada rupa paras kita, walaupun rupa paras kita mungkin tak secantik orang lain, tapi kita ada mata, hidung untuk melihat baik. Bayangkan kalau satu hari Allah ambil salah satu dari nikmat yang ada pada diri kita sekarang. Contohnya Allah ambil nikmat tangan ke, nikmat melihat ke, nikmat untuk bertutur ke, pun kita akan sudah rasa macam dah tak boleh hidup lagi dah. Tapi ketika kita memiliki sekarang, kita tak pandang benda-benda yang ada pada diri kita. Sebab tu kita tak rasa cukup bahagia. Sebab tu kita sebenarnya kurang bersyukur. Untuk lebihkan bersyukur dan menjadi lebih ikhlas, kita kena perbanyakkan rasa syukur dan mengkira nikmat yang kita ada. Kita perlu melalui banyak proses. Kadang-kadang ujian yang Allah berikan kepada kita ni untuk memperbaiki diri kita tanpa kita sedar. Kan? Kadang-kadang Allah uji kita dengan kehilangan orang yang kita sayang. Allah uji kita dengan kehilangan pekerjaan.
anak-anak yang nakal, yang tak dengar nasihat dan sebagainya. Tapi semua tu sebenarnya secara tak langsung dan tanpa kita sedar membina kekuatan kita, membina kesabaran kita supaya lebih tinggi. Macam orang-orang yang berusia macam saya ni, lagi lama, lagi banyak proses yang kita lalui dalam hidup, kita akan jadi semakin tepu. Kalau mungkin wanita yang lebih muda, kalau kena uji sikit, you akan macam cepat terasa, cepat stres, dengar kata-kata orang dan sebagainya pun cepat rasa tertekan dan sebagainya. Tetapi kalau selepas kita melalui banyak perkara dalam hidup, kita akan jadi semakin tabah, semakin kuat. Dan untuk itu sebenarnya setiap hari kita harus cuba untuk memperbaiki diri kita sendiri step by step. Ada banyak perkara yang kita perlu perbaiki. Contohnya, contoh yang mudah sangat saya suka sampaikan dan kongsi adalah contohnya kalau kita macam berdoa. Ada orang pernah tanya pada saya, "Akak, kenapa saya berdoa dah 1 tahun dah saya doa untuk benda yang sama, tetapi saya tak dapat apa yang saya doa tu. Saya pun selalu buat solat tahajud, tapi saya tak dapat apa yang saya nak tu." Caranya adalah kena selalu berbaik sangka. Satu darinya adalah kita kena selalu berbaik sangka. Kalau Allah tak berikan apa yang kita minta, sebenarnya kita berfikir yang apa yang kita nak tu adalah yang terbaik. Tetapi Allah tu lebih mengetahui. Dia yang lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Jadi kalau kita tak dapat, tak semestinya benda itu adalah baik dan benda yang akan datang nanti tidak baik. Biasanya lah, insya-Allah, kalau sesuatu tu hilang dari kita, insya-Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan macam untuk berdoa juga, kita kena perbaiki diri kita. Contohnya kalau kita selalu berdoa tapi tak dapat, mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan yang menjadi penghalang kepada doa-doa kita. Contohnya, hati kita tak cukup bersih, kita tak cukup ikhlas ketika memberi, kita bersedekah, kita banyak bersedekah tetapi ada riak dalam hati, kita rasa bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Sedangkan rasa bangga dan riak tu walaupun setitik pun boleh jadi akan menjadi filter kepada doa kita. Filter tu seperti penghalang. Saya bukanlah ustazah, tetapi saya suka untuk mengajak wanita untuk kita bersihkan dan perbetulkan diri kita. Mungkin hubungan kita dengan ibu bapa kita tidak baik, dengan adik-beradik. Jadi semua tu kena perbetulkan. Semua ni adalah proses untuk kita jadi lebih kuat, jadi lebih baik, untuk versi diri kita lebih baik. Dan kita tak bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita bandingkan kita dengan diri kita sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita lebih susah, lebih tidak istiqamah, jadi kita perbetulkan diri kita selalu. Dan semua ni adalah proses-proses yang akan memperbetulkan kita untuk menjadi versi yang lebih baik tanpa kita sedar sebenarnya. Okey, selepas kita katakanlah kita dah buat semua, saya dah buat dah semua tu. Saya dah berserah, saya dah redha, saya dah solat, saya dah buat semuanya, tetapi saya masih tak dapat apa yang saya nak. Sebenarnya kita kena berbaik sangka dan ingatkan diri kita bahawa Allah akan memberi pada waktu yang tepat ketika kita sudah benar-benar bersedia. Yang ini pun dulu saya pun tak faham tentang ni. Saya selalu harap macam kalau kita doa, kita nak benda tu cepat-cepat datang pada kita kan. Tapi sebenarnya mungkin kalau benda yang kita minta tu datang pada kita sekarang, kita sendiri tak sedar, kita sendiri tak bersedia. Mungkin contohnya kalau saya mahu ada pasangan, mungkin anak saya memerlukan saya lebih pada ketika ini. Jadi benda-benda itu kita tak perasan, tapi Allah lebih mengetahui. Sebab tu saya selalu cakap, apa-apa pun kita kena back to Allah dan selalu berbaik sangka dengan ketentuan yang Allah berikan. Wanita ni dia ada kelemahan sikit pada diri dia. Dia selalu menganggap bahawa cinta tu, kasih sayang tu adalah perlukan pengorbanan. Macam kalau tak ada pengorbanan tu, itu bukan cukup sayang. Dan wanita suka membuktikan kasih sayang dan cinta mereka melalui pengorbanan. Sanggup menangis untuk orang yang mereka sayang, sanggup korbankan diri untuk orang yang mereka sayang. Sebab itulah ada wanita yang terperangkap dalam rumah tangga mereka sendiri,
yang biarkan diri mereka dipukul sampai bertahun-tahun, luka, patah pun ada, dan mereka merasakan itu sebagai bukti cinta, bukti pengorbanan. Macam kesakitan tu tanda mereka sayang dan cinta. Jadi sebab itulah saya selalu menulis juga untuk memberi kesedaran kepada wanita bahawa sayang tu haruslah bertempat. Kesabaran juga perlu bertempat, dan wanita kena jadi a knowledgeable woman yang ada pengetahuan walaupun sedikit pada diri. Jika tidak ada pengetahuan, minta bantuan dari orang. Sebab kita harus memberi ruang kepada diri kita. Sepatutnya kita juga kena sayang diri kita macam mana kita sayang orang lain, dan kita kena layan diri kita seperti mana kita melayan orang lain. Yang berlaku macam tu, yang berlaku banyak sangat pengorbanan tu, wanita kecewa, menangis, tidak bahagia, adalah kerana mereka selalu korbankan diri mereka untuk kebahagiaan orang lain. Sedangkan diri mereka sendiri, mereka tidak layan ataupun penuhi tuntutan diri seperti mana yang mereka berikan kepada orang. Ada banyak kes wanita dipukul, dibuli dalam rumah tangga, dan mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk perlindungan diri, langkah perlindungan diri. Saya suka untuk menasihatkan wanita-wanita yang berada dalam situasi perkahwinan begini, yang mana mereka sering dipukul, dikasari, hingga luka. Kadang-kadang anak-anak pun terbabit sama. Apa yang mereka harus lakukan adalah perkara pertama yang mereka perlu buat, pergi ke balai polis yang berdekatan untuk membuat laporan polis. Sebaik saja berlaku kecederaan kepada diri yang kalau boleh yang bertanda-bertanda tu, maksudnya luka, kepatah dan sebagainya, pergi ke balai polis yang berdekatan dan buat laporan polis dengan lengkap, nyatakan tarikh kejadian, tempat dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Dan biasanya pihak polis akan memberi nasihat kepada anda untuk pergi mendapatkan rawatan pada hospital yang berdekatan. Kalau boleh pergi ke hospital kerajaan. Sebab semua laporan ini akan digunakan sebagai pembuktian untuk keperluan sekiranya berlaku perkara yang sama kembali dalam rumah tangga. Biasanya kebanyakan wanita bila mereka dipukul dan sebagainya, mereka biar je. Mereka duduk dalam rumah menangis dan sebagainya, tetapi tidak melakukan polis report sebab mereka sayang kepada pasangan mereka. Okey, sebaiknya selepas membuat polis report dan dah pergi ke klinik kesihatan, hospital yang berdekatan, untuk tujuannya untuk kita rekodkan kecederaan yang berlaku. Dan sebaiknya kalaupun anda sudah berubah fikiran, sayang semula kepada pasangan, tetaplah simpan laporan yang ada tu untuk tindakan sekiranya apa-apa berlaku di masa hadapan. Banyak wanita yang dipukul, kemudian mereka tidak buat laporan polis, dan kemudian bila berlaku tuntutan perceraian di mahkamah, mereka tidak dapat membuktikan bahawa mereka pernah dipukul. Kita tak boleh kata macam bulan lepas saya kena pukul, 3 bulan lepas saya kena pukul, tapi sekadar kata-kata, tidak ada bukti. Mungkin ada saksi anak-anak, tetapi kalau kita ada bukti dari laporan polis tu adalah sangat kuat ya, dan bukti kalau ada gambar dari pihak forensik ke dan sebagainya yang ambil gambar adalah sangat membantu dalam kes tuntutan perceraian. Saya suka sangat nak nasihatkan kepada wanita semua supaya kita ni selalu berbaik sangka dengan takdir yang Allah tentukan kepada kita, tidak menyimpan dendam, selalu memaafkan pasangan walaupun kita kena pukul dan sebagainya. Walaupun kita mungkin telah melalui dalam perkahwinan kita, kita didera secara mental dan fizikal, tetapi tetaplah maafkan mereka, kerana kemaafan yang kita beri itu bukanlah untuk memenangkan pasangan kita ataupun bekas pasangan, tetapi untuk memberi kelapangan jiwa, kebahagiaan kepada kita dengan lebih baik lagi. Jadi macam dalam kes saya, bekas pasangan saya telah meninggal dunia pada hujung tahun lalu, dan saya dengan anak-anak dan adik saya, dengan bantuan adik saya, telah menguruskan jenazah. Tujuan saya berkongsi
adalah untuk memberitahu wanita semua saya tidak ada dendam kepada bekas pasangan saya, dan saya juga mahu mendidik anak saya supaya sentiasa berikan yang terbaik walaupun mereka tidak dibesarkan oleh arwah bapa mereka. Saya selalu nasihatkan anak saya untuk berikan yang terbaik kepada bapa, dan juga saya pesan kepada anak saya, bila saya tak ada nanti, buat yang sama, buat yang sehabis baik sehingga ke hujung nyawa. Kebanyakan wanita berkongsi dengan saya, masalah pertama wanita adalah penghargaan dan kecurangan dalam rumah tangga. Tetapi bagi saya dan saya rasa wanita-wanita berusia seperti saya pun mungkin berfikiran yang serupa. Kita jangan letakkan kebahagiaan kita dalam genggaman orang lain. Seolah-olah macam kalau kita tak ada pasangan tu, kita tak akan bahagia. Tetapi belajarlah untuk membahagiakan diri sendiri dengan apa yang kita ada. Banyak perempuan yang memilih untuk kekal dalam rumah tangga tu walaupun keadaan rumah tangga tu tidak baik. Setiap hari mereka berbalah dengan pasangan, lepas tu anak lihat mereka kena pukul, kadang-kadang sampai luka, kadang-kadang anak-anak pun terbabit, tapi masih lagi beri alasan saya nak kekal dengan pasangan kerana saya tak mahu lihat anak saya membesar tanpa ayah. Sebenarnya wanita semua kena berikan peluang kepada diri kita juga. Macam suatu hari you kena bagi satu cut off time untuk diri kita, bagi tempoh kepada diri kita sehingga mana kita boleh bertahan dalam rumah tangga ni. Kalau membabitkan, saya beritahu ya, saya kongsi, kalau membabitkan masalah kena pukul, masalah mentally, physically abuse, ataupun pengambilan dadah, pengambilan minuman keras sehingga mengakibatkan banyak kecederaan dan sebagainya, saya rasa itu adalah waktu untuk anda keluar dari rumah tangga. Sebab kalau kita berterusan hidup dengan ada ayah, ada pasangan, tetapi hari-hari anak melihat pergaduhan, membesar dalam situasi yang tidak sihat, itu pun tidak bagus untuk perkembangan minda anak-anak. Anak-anak akan jadi pendendam, sering sedih, pergi ke sekolah pun dalam keadaan mental yang tidak sihat. Jadi tak baik macam tu. Jadi cara yang baik adalah anda keluar, berikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak dan supaya mereka boleh membesar dengan lebih sihat dan positif. Itu adalah penting. Sebab tu kadang-kadang anak-anak tu jenis suka marah, suka stres. Sebenarnya saya sendiri pun ambil masa 2 tahun untuk didik semula anak saya supaya jadi normal. Kalau tak, anak saya ni jenis takut pada orang, kadang-kadang menangis, kadang-kadang marah tak bertempat macam tu. Jadi tak bagus untuk perkembangan minda. Okay, untuk wanita yang berada dalam masalah rumah tangga, tetapi salah satu faktor yang paling mereka fikirkan adalah macam keuangan. Jadi mereka takut untuk keluar dari rumah tangga. Saya faham sebab saya pun pernah berada dalam keadaan macam tu. Kita harus letak pergantungan kita kepada Allah Ta'ala 100% sebab rezeki kita datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Manusia itu adalah perantara. InsyaAllah sebenarnya ada sinar yang menanti kita di luar sana. Dengan syarat, selama kita menjadi isteri, saya selalu menasihatkan isteri-isteri, wanita-wanita yang menjadi isteri ni, jadilah isteri yang terbaik, yang taat kepada suami, yang tidak menyusahkan suami, tidak macam memalukan suami, mengaibkan suami, berlawan cakap dengan suami. Jadi isteri yang baik. Jadi kita keluar pun kita keluar dengan cara baik, cara yang dibolehkan dalam Islam dan kita menuntut hak kita. Jangan takut dengan rezeki Allah. Selagi apa saja yang kita usahakan tu halal, nak menjual nasi lemak bawah pokok ke, nak jual air ke, nak jual apa-apa tepi jalan ke, asalkan rezeki tu halal, insya-Allah nanti Allah akan permudahkan. Bahkan mungkin ada sinar yang jauh lebih baik, penghidupan yang jauh lebih baik menanti kita dari apa yang sedang puan-puan semua lalui pada ketika ini.
Okey, ada orang yang berkata perkahwinan tu adalah bala. Ada juga yang menganggap macam pasangan tu bawa bala dalam hidup mereka. Ada yang merasakan hanya setelah menjadi janda barulah mereka boleh berjaya. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kembali balik kepada apa yang saya ceritakan tadi, Allah sentiasa memberi pada waktu yang tepat ketika kita benar-benar bersedia. Kadang-kadang kita dah rasa kita bersedia, tetapi sebenarnya Allah lebih tahu. Dia lebih dengar apa yang kita tak dengar dan dia lebih tahu dan lebih nampak apa yang kita tidak nampak. Jadi kadang-kadang kerana perkahwinan itu, kerana kesabaran dalam perkahwinan itu, kerana ketaatan dalam perkahwinan itulah yang membuatkan kita berjaya. Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik kepada kita atas kesabaran kita. Jadi Allah gantikan dengan hal-hal yang lebih baik. Sebenarnya saya mahu wanita sentiasa memandang setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ni pada sudut yang positif je selalu. Perkahwinan sudah tentu mengajar kita pengalaman yang baru dalam hidup, dan selepas kita berpisah juga sudah tentu mengajar kita dan memberi kita perkara yang baru dalam hidup. Ketika kita keluar dari perkahwinan, sekiranya perkahwinan kita tidak berjaya, gunakan peluang yang ada itu, bukan macam looking forward untuk bercerai, tetapi kalau ditakdirkan Allah kita berpisah dengan pasangan, gunakan peluang yang kita ada itu untuk menjadi seorang yang single tetapi meneruskan cita-cita kita yang mungkin selama ini ada dalam jiwa kita tapi kita pendamkan kerana perkahwinan. Jadi kita teruskan, siapa yang nak sambung belajar boleh sambung belajar, boleh teruskan career advancement, boleh capai career yang lebih baik. Kalau dulu kita kerja dalam waktu yang terbatas kerana kita ada kekangan sebagai seorang isteri dan ibu, sekarang kita boleh bekerja dengan lebih waktu, boleh keluar pergi outstation dan sebagainya. Jadi gunakan setiap peluang yang Allah berikan dalam bentuk apa pun ke arah yang lebih baik dan sentiasa berfikir lebih baik dan positif. Dengan cara itu kita akan lebih mudah bahagia. Dan perkara paling penting dalam hidup adalah kesihatan. Jadi mesti kita jaga kesihatan dalam keadaan apa pun. Walaupun kita sekarang tengah dalam stres, dalam tertekan dengan pasangan, jaga makan dan minum, sebab kalau kita tidak sihat, kita tidak akan dapat meneruskan apa pun dalam hidup.